Okey. Jadi pada malam ini kita akan menyambung sesi telaah pasca moden kita di bawah bab The Will to Power as Art, ya, halaman 419 dalam PDF tu, yang akan dikupas oleh saudara Aiman Rafi'i daripada Istaq. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna al-hikmah. Amma ba'd. Semua dengar jelas suara? Suara tak jelas. Okay. Okey, kita sambung siri diskusi kita dalam buku Will to Power oleh Friedrich Nietzsche, dan malam ni saya diberi tugas dan tajuk untuk membentang berkenaan Will to Power as Art. Dan dalam pembentangan yang sebelum-sebelum ni, bab Will to Power as Individu and as Society, dan ini juga adalah satu subtopik daripada Will to Power lah as Art. Kita boleh tahu maksud art tu yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu ni kita panggil seni, ataupun seni yang mana dia abstrak. Dia berbeza dengan kita panggil sains, yang mana sains ni dia lebih tersusun, dia lebih sistematik, dan dia lebih ada fakta dan data lah. Art ni bezanya dengan sains ialah satu bentuk, kita panggil apa, gaya hidup, bukan gaya hidup pun, satu bentuk aliran yang cuba untuk mencari, kita panggil kebenaran selain daripada sains itu sendiri. Dan Nietzsche mulakan dalam muka surat 419, Will to Power as Art, dia quote bahawa agama, morality dan falsafah adalah decadence form of man, ataupun maksudnya bentuk kemanusiaan yang merosot ataupun melambangkan manusia yang merosot lah. Jadi kata Nietzsche, untuk nak melawan kemerosotan ataupun decadence form of man ni, yang mana mungkin man tu dia belong to religion ataupun belong to filosofi apa semua, untuk counter movement ni adalah art. Dia panggil art ataupun seni lah. Kemudian dia quote lagi contoh-contoh art yang ada dekat dalam dunia ni, contohnya hasil ataupun hasil seni yang terbina. Dia mulakan dengan form of art yang mana tiada pencipta, dia kata without creator atau without artist. Contohnya ialah tubuh manusia, dia beritahu situ siap tubuh manusia contohnya. Kemudian dia mention juga dunia. Jadi ini adalah bentuk seni ataupun hasil seni yang terbina tanpa Tuhan, katanya. Okey, itu dalam surat 419. Kemudian dia mentionkan lagi art ni juga ataupun seni juga untuk melawan golongan-golongan yang menggunakan instrumen Tuhan ataupun instrumen keimanan untuk mengawal orang lain, ataupun kita boleh katakan seperti childlike faith lah, maksudnya seperti kita mengajar budak-budak untuk takut kepada ni, tanpa memerlukan pemikiran yang panjang dan tanpa memerlukan dialog dengan budak-budak yang kita ajar itulah. So itu Nietzsche panggil sebagai childlike faith, yang mana arts adalah kita panggil melawan kepada childlike faith ni. Kemudian dalam surat yang seterusnya 420 dan juga 421, Nietzsche dia quote dia quote dua school of thought, yang mana saya rasa school of thought ni dia based on ancient Greek punya mythology. Dia mention Apollonian versus
Dionysian. Okay, so kita tahu yang Apollonian ni, kalau ikutkan sejarah Greek ni, Apollo ni ialah Tuhan yang apa tu, yang sistematik ataupun satu, dia menggambarkan orang yang sistematik, menggambarkan orang yang tersusun, yang kita boleh katakan dia disiplin pun mungkin kita boleh kata juga Apollo ni, berbanding dengan Dionysian, yang mana Dionysian ni dia sering dianggap sebagai god of chaos ataupun god of apa tu kita panggil apa, feeling of sensual, feeling of not systematic like Apollo. So dia nak gambarkan yang Apollonian ni ialah golongan yang mungkin orang yang pegang pada sains. Kemudian Dionysian ni adalah mungkin orang yang berpegang kepada art. Dan Nietzsche juga dia bawa contoh. Kemudian dia quote contoh keadaan hidup. Contohnya dia bawa contoh intoxication. Dia mention intoxication sangat banyak dalam bab ni, daripada muka surat 421 sampai muka surat 445 atau 44, dia banyak mention intoxication ni. Saya akan jelaskan dengan lebih lanjut. Dan untuk bila masuk surat 420 ni, dia lebih kepada penjelasan lah kenapa dia pilih untuk menjelaskan berkenaan art tu sendiri, dan kenapa dia rasa art ni satu benda yang perlu untuk membantu manusia dalam memilih jalan hidup. Okay. Kita sebagai manusia, kita perlu mengawal kita punya kehendak ataupun will. Saya tak pastilah will tu boleh diterjemahkan dalam maksud kehendak, sebab saya tak jumpa maksud yang lebih tepat, tapi kita boleh katakan will tu mungkin kehendak lah. Kita perlu mengawal kita punya will ataupun kehendak, tapi Nietzsche cakap ada dua keadaan di mana yang manusia itu tak dapat nak mengawal kita punya kehendak. Yang pertama, dia bagi contoh keadaan mimpi, dream. Yang kedua, dia bagi contoh keadaan intoxication, iaitu mungkin dalam keadaan mabuk. Jadi mungkin secara umumnya masyarakat ataupun kita sendiri pun secara peribadi menganggap bahawa itu ialah satu bentuk will yang lemah ataupun kehendak yang lemah, sebab kita tak sedar secara sepenuhnya. Sebab kita mimpi ni mungkin kita tidur dan kemudian dalam mimpi itu kita tak boleh nak kawal kita punya anggota badan, tak boleh nak kawal kita punya kaki, tak boleh nak kawal kita punya idea dan kita punya intelek pada masa itu. Sama juga dengan keadaan mabuk ataupun intoxication. Masa tu ataupun umum pun tahu bahawa kalau dalam keadaan mabuk ni, dia akan kehilangan kewarasan akal, so dia tak boleh nak keep in touch with reality dalam dunia masa tu. So dia di dalam dunia dia sendiri, macam mimpi juga. Tetapi Nietzsche dia bawa antitesis. Dia kata bahawa inilah will to power as art. Contohnya dia bagi contoh mimpi. Mimpi ni dia kata Nietzsche kita boleh kawal mimpi kita. Kita boleh kawal mimpi kita nak jadi apa, poetry ke, kita nak jadi orang yang kuat, ataupun kita nak arah mimpi kita tu untuk bagi kita satu kepuasan yang kita tak boleh nak capai dekat dalam dunia ni. Ialah sebab dalam mimpi kita boleh nak macam-macam kan. Kita kadang-kadang mimpi naik flight, kita mimpi jadi orang asing yang mungkin kuat, tambah kita punya kuasa apa semua. Itu semua possible kat dalam mimpi, yang mana kita tak boleh nak capai dalam dunia yang betul ataupun dalam dunia reality. Sama juga dengan mabuk, intoxication. So melalui intoxication ni, kata Nietzsche, dialah form of art atau satu bentuk seni. Okey, kerana apa? Kerana kata Nietzsche, bila kita dalam keadaan mabuk ni, kita akan dapat satu tubuh badan yang baru, satu will yang baru, ataupun satu reality yang baru, yang mana kita ada perbezaan dengan dunia yang di sebalik intoxication tu. Okey, yang mana kita rasa kita seorang yang victorious, dan kita punya nafsu dan keinginan masa tu sangat kuat. Dan memang tak nafilah kalau kita mabuk ni kita tak sedar, dan mungkin kebarangkalian kita mungkin sangat kuat ke kita boleh pecahkan barang tu, ataupun kita boleh
nak belasah mungkin daripada orang yang introvert dan net. Bila dia mabuk, mungkinlah bila dia mabuk dia jadi orang yang banyak cakap, yang meluahkan perasaan, yang boleh belasah orang ke, sebab kita dalam keadaan mabuk kan, so kita tak sedar. Jadi kata Nietzsche, ini pun satu form of art yang mana dia dah masuk dalam satu dunia yang baru. So bila kita duduk dalam keadaan intoxication ni, kita dah rasa macam ada satu kuasa yang baru untuk mengawal kita punya will. Okay, kemudian dalam pusat yang seterusnya 422 hingga 427, Nietzsche dia cuba menerangkan berkenaan dengan apa sebenarnya problem yang cuba untuk dia tackle. So dia bawa konsep, dia kata bahawa art ataupun seni ni dia orang yang bergantung kepada art ataupun seni akan mengalami kehidupan yang dia mention vigor, yang mana kita tahu dia penuh kerisauan, penuh tense, penuh sensual apa semua. Dan dia bukannya sekadar hidup dengan senang lenang bila orang yang kita panggil sebagai artis ni ataupun orang seni. Dan kemudian Nietzsche dia bawa lagi dalam artis ni, dalam kita menjadi artis ataupun orang yang pegang pada hasil seni, karya seni ni, kita tak boleh lari daripada konsep beautiful and ugly, ataupun dalam bahasa Melayu cantik ataupun hodoh lah. Apa itu asal usulnya, apa itu konsep beautiful, apa itu konsep ugly. Dan antara konsep yang daripada dulu sehingga sekarang kita kenal pasti bahawa beautiful ni a form of goodness, a form of apa lagi, truth, a form of good desire apa semua, berbanding dengan ugliness yang mana daripada dulu lagi kita anggap ugliness ni satu benda yang kita panggil negatif ataupun yang buruk, of course lah buruk, yang tak baik, lawan kepada cantik apa semua. So itu semua umum manusia berpegang kepada konsep yang macam tu berkenaan dengan apa tu baik dan konsep berkenaan beautiful and ugly ataupun cantik dan bodoh. Dan kata Nietzsche, konsep ni kita boleh pertikaikan. Judgement terhadap beautiful and ugly ni kita boleh pertikaikan. Kenapa kita nak associate beauty dengan benda yang baik, ataupun kenapa kita nak associate beauty dengan macam apa, enhancement of life, penambahbaikan dalam kehidupan apa semua. Sebab dia tak ada satu stand yang firm pun, sebab bila kita tanya orang pun pasal beauty ni macam mana, tak ada orang pun yang boleh bagi jawapan yang objektif tentang bagaimana beauty itu sendiri. Jadi sebab tu Nietzsche dipertikaikan, kenapa kita nak associate beauty ni dengan konon-kononnya lah form of truth. Kenapa kita tak cakap je ugly ni sebenarnya yang truth, sebab dia mungkin kehidupan ni tak semestinya selalu cantik tu. Jadi dan kebenaran pun tak selalunya cantik, tak selalunya beautiful. Sometimes kebenaran itu ialah ugliness itself. So dia cakap kita tak bolehlah nak pegang dengan konsep yang yang bukan objektif ni, macam itulah. Kemudian dia bawa juga kisah bahawa manusia ni dia terlalu sibuk dengan memilih kecantikan. Kita pilih, yang ni cantik kita nak, yang ni cantik kita nak, yang ni cantik. So kalau kita boleh kawan dengan orang yang cantik ataupun kita sendiri dapat kahwin dengan orang yang cantik, kita pun rasa suka. So Nietzsche dia kritik konsep manusia yang macam ni. Dia kata kenapa kita kena percaya yang dunia ni penuh dengan kecantikan dan kita yang kena pilih. Padahal benda tu kita sendiri boleh create, kita boleh cipta kecantikan itu sendiri. Contohnya bila kita percaya bahawa diri kita ni seorang yang ada intelek, seorang yang ada kesedaran, seorang yang ada kita panggil persoalan-persoalan yang banyak yang mungkin berbeza dengan orang lain yang menganggap hidup ni tidak ada persoalan pun, so kita hidup macam tu je. Itu pun salah satu kita panggil beautiful things, kata Nietzsche. Jadi kenapa kita nak follow mainstream yang kata bahawa kita world is full of beautiful things, so kita hanya perlu pilih saja. Ada rezeki ambil, tak ada rezeki tak ambil. Padahal kita sendiri yang boleh cipta benda tu.
Contohnya, dia bagi contoh lagi, seorang perempuan kadang-kadang lelaki bila nak pilih perempuan, kita pilih sebab rupa. Dan saya rasa semua pun bersetuju dengan saya lah bahawa dia, kalau kat dalam agama Islam pun kita ada hadis yang kata bahawa perempuan ini dinikahi kerana 4 perkara, rupanya, keturunannya, hartanya dan juga akhlaknya. Jadi secara tak langsung benda ni menjadi kita panggil apa? Satu adat, saya tak katakan sebab dia lebih tinggi daripada adat lah. Kita boleh katakan mungkin fitrah pun sama, sebab kita pun sukakan kepada kecantikan tu sendiri, beautiful. Jadi kata Nietzsche, seorang perempuan dia dia dinikah hanya sebab rupa, kerana manusia ni, kata Nietzsche, sukakan kepada consequences yang segera. Maksudnya kita nak consequences immediate. Maksudnya bila kita kahwin dengan perempuan tu, kita nak dia punya kecantikan tu jadi milik kita. So manusia ni dia hanya pilih immediate consequence tanpa memikirkan consequence yang akan datang. Mana tahu perempuan yang cantik itu tapi tiba-tiba dia memang main kayu tiga dengan lelaki lain. Dia pernah dia perangai dia tak elok ke atau apa semua, ataupun dia bukan jenis seorang yang seorang yang tak ada hala tuju hidup ke. Dia ada rupa dia tapi dia tak ada hala tuju hidup. Mana tahu macam tu. Tapi sebabkan manusia ni dia suka immediate consequence, dia tak fikir benda tu. Dia fikir okey, cantik kita kena ambil. Sebab kita tahu cantik ni semua orang tengok, semua orang akan hargai, semua orang akan macam respect kalau kita dapat benda yang cantik. Jadi itu adalah sifat manusia sendiri yang mana kita suka immediate consequence. Kita suka akibat yang segera. Kita tak suka consequence yang kita tak tahu bila akan datang, mungkin jangka masa panjang. Itu manusia. Jadi Nietzsche komen lah. Kononnya kita cakap cinta yang berdasarkan rupa ni ataupun romantic love ni, kononnya ialah love yang akan bertahan sampai bila-bila. Walhal sebenarnya love ataupun cinta yang mana kita pilih berdasarkan rupa tu hanyalah akan lebur di kemudian hari. Contohnya masa perempuan tu dah tua, dah tak ada rupa, jadi adakah lelaki itu akan sukakan isterinya seperti mana dia sukakan waktu muda dahulu? Sebab dia mungkin dah dapat immediate consequence dan dia tak fikir consequence bila perempuan tu tua, dah tak ada rupa dah. Jadi adakah dia akan suka? Jadi macam itulah yang Nietzsche cakap. The highest form of love, kata Nietzsche, is not romanticism, is not romantic. Tapi kata Nietzsche, the highest form of love ataupun bentuk kecintaan yang paling tinggi adalah friendship. So bila kita katakan friendship ini, mutual friendship lah, husband and wife, berkawan, kenal, tahu kelemahan dan keburukan masing-masing, kemudian saling bantu-bantu, tolong-menolong, mana yang patut, mana yang kurang ni di top up sini, mana yang lebih ini kita cuba kawal apa semua. Jadi itu adalah satu pendapat Nietzsche lah yang mana dia mengkritik romantic love ni yang hanya berdasarkan rupa dan mungkin material yang lain. Kemudian dia kata being beauty ni, perempuan cantik ni, kalau kata Nietzsche, hanyalah kita panggil sensuality in disguise. Kita panggil satu sensual yang menyamar je. Dia bukannya sensual yang sebenar-benar sensual ataupun kepuasan yang kita mahukan. Contoh dia bagi, lelaki suka perempuan cantik. The man idolize the beautifulness in women. So perempuan ni pula tahu, perempuan tu sedar yang lelaki tu sukakan dia dan dia pun mulalah adorning herself, dia cantikkan diri dia. So dia baiki cara jalan dia, mungkin lebih seksi, dia pakai baju yang agak menarik perhatian apa semua. Dan dia rasa modest, dia sedia hargai sebab lelaki tu suka dia sebab rupa dia. Tetapi kata Nietzsche, perempuan macam ni naif, sebenarnya naif, sebab dia tak sedar bahawa yang dia cuba buat tu adalah cuba menjadikan lelaki itu intoxication in form of immediate consequence, yang mana dia tak akan bertahan lama. Dan bila
perempuan tu dapat mengurat lelaki tu, kahwin, kemudian bila dah tua, bila perempuan tu dah tak ada apa rupa apa semua, adakah lelaki tu akan suka balik? Nah, kita tak tahu apa konsekuensi yang berlaku. So kata Nietzsche, intoxication dalam cinta ni is powerful. Walaupun dia dalam penipuan. Bila kita katakan kita cinta ni, kita pun tak boleh nak jawab kenapa kita suka dia ni. Kenapa kita suka, kenapa kita cinta dia. Tapi mostly ataupun sejumlah daripada lelaki dan perempuan pun dia akan cakap bahawa mungkin sebab rupa dia ataupun mungkin sebab dia punya yang sebab-sebab yang material. Jadi sama juga dia bawa contoh, Nietzsche bawa contoh intoxication in God juga. Dalam kita beragama ni pun sebenarnya kita pun ada perasaan mabuk yang sama sebab kita tak menggunakan akal kita. So dia seolah-olah macam mabuk dalam agama tu satu benda yang negatif sebab kita tak gunakan kita punya rasional, kita tak gunakan kita punya sains untuk nak perceive maklumat tu. Kemudian kita hanya berdasarkan kita punya alam yang sendiri, alam khayalan. So dia nak samakan macam intoxication dalam religion ni lebih kurang macam sama je mabuk yang biasa. Okey, kemudian dalam kesurat 430 hingga 446 dia menceritakan berkenaan dengan arts dan music, yang mana saya rasa pun saya kalau nak hurai lebih lanjut berkenaan dengan music, dia ada mention apa? Music ni is form of art, yang mana dia intoxicate juga sebab dia kata semua music, asal usul music ni terhasil daripada passionate toward women, kata Nietzsche. Music ni ataupun art music ni dihasilkan kerana adanya kecintaan dan kegilaan terhadap perempuan. Dan ini kita boleh tengok menjadi budaya sampai sekarang, di mana lagu-lagu yang banyak dihasilkan pun berkenaan dengan perempuan. Lelaki of course, lelaki akan dia akan create lagu yang bersifat romantik. Contohnya dia suka perempuan tu sampai teringat-ingat bentuk rambut dia, bahkan ada yang lebih teruk sampai teringat bentuk badan dia, sampai tak boleh nak tidur, gila lah, boleh mati kalau tak dapat perempuan tu. Kemudian perempuan juga kadang-kadang buat lagu pasal perempuan juga. Dia tak buat lagu pasal lelaki. Jarang kita jumpa perempuan yang dia buat lagu pasal lelaki. Tapi ramai yang kita jumpa lelaki yang buat lagu pasal perempuan. Sebab itu ialah asal usul muzik, terutamanya pada zaman Nietzsche lah. Dia mention French music, German music, apa semua. Dia cakap music ni can arouse sensual tension untuk nak naikkan kita punya dia boleh jadi kita punya stimuli organ-organ seksual kita. Itu adalah fungsi lagu. Yang mana kalau kita dengar pun is quite kalau dalam kita punya agama ni pun is quite negatif, saya boleh katakan mungkin quite negatif. Jadi kesimpulan dalam Nietzsche dalam bab music ni, dia katakan most artists make women as passion. Jadi kalau artis tu, seorang artis tu dia tak ada women sebagai passion dia tak boleh nak buat lagu. Dia tak boleh nak buat lagu dan dia kurang idea cara dia nak create lagu dia tu. Jadi music ni kita boleh panggilkan satu bentuk art and pleasure juga, yang mana kata Nietzsche dia mungkin boleh nak at the positive side, dia mungkin lebih baik daripada yang intoxicate of religion tu, kata dia lah. Sebab lebih baik kita punya kehendak hidup ni, kita punya will to power ni, kita fokuskan, kita create satu kesenian yang kita ada passion. Kita tahu kita ada passion tu, so kita boleh buat poetry, literature, lagu, lirik, berbanding dengan kita hanya hidup sebagai saint. Dia mention saint yang mana dia gunakan instrumen Tuhan je untuk hidup. So dia kritik mungkin gereja pada waktu tersebut lah.
Dia memang, saya rasa dia memang tak suka sangat dengan apa tu, dengan pederi di church pada zaman tu. So Nietzsche ni dia lebih menghargai orang-orang artis ni lebih daripada dia menghargai orang-orang pederi di gereja. Sebab artis ni kalau dia tak buat lagu dia tak boleh nak hidup. Dengan cara buat lagu lah dia kena cari makan. Jadi dengan cara nak cari makan tu dia kena buat lagu yang diterima oleh masyarakat kebanyakannya pada waktu itu. Jadi masyarakat pada waktu Nietzsche tu mungkin mereka menganggap bahawa wanita ni satu bentuk seni yang harus dihargai, yang boleh diangkat dalam bentuk literature, dalam bentuk poet apa semua, dan mungkin dapat positive feedback, dapat duit, so baru mereka boleh cari makan. So Nietzsche cakap gaya hidup macam ni lebih bagus daripada dengan yang dia mention pederi tu lebih kurang macam pederi ni buat benda apa macam gilakan orang dengan benda yang tak pasti. Dia mention macam itulah Tuhan. Jadi art ni kita boleh panggil great seduction of life ataupun kita boleh panggil stimulation of life. Dia meningkatkan kita punya stimuli organ-organ kita, walaupun dia berbeza dengan sains, yang mana saya mention Apollonian dengan Dionysian tadi tu, sebab dalam will to power as art ni, Nietzsche dia lebih mengetengahkan Dionysian tu sebagai satu bentuk will hidup berbanding dengan yang Apollo tadi. Dia rasa Dionysian punya konsep ni agak berguna untuk membantu orang-orang yang ada penyakit depression, orang-orang yang mencari kebenaran, contohnya yang mencari morality, yang kononnya mencari Tuhan. So dia rasa Dionysian punya konsep melalui art, music, literature, lagu-lagu ni semua membantu kita sebenarnya. Dan bila dikatakan music ini is form of pleasure, of course lah, sebab kita pun zaman sekarang ni pun suka dengar lagu, saya sendiri pun suka dengar lagu. Tak boleh nak tipu lah, tak boleh nak dinafikan bahawa betapa kuatnya kuasa muzik dan lagu itu sendiri zaman sekarang ni. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat untuk tajuk yang ini, kata Nietzsche, man must be liar by nature. Kita kena jadi seorang yang penipu secara fitrahnya. Penipu yang macam mana tu? Kita mesti anggap bahawa kita ni mesti above all artists. Kita mesti anggap kita ni lebih power daripada artis-artis yang cipta lagu tu. Yang mana kita ada banyak produk, kata Nietzsche, produk ni seperti metafizik, agama, morality, sains. Jadi semua-semua ni produk yang mana kalau kita boleh gunakan dengan seelok-eloknya, so kita boleh sedar potential will kita boleh sedar potential kehendak kita untuk mencari kebenaran, bahkan untuk menipu. Dia cakap to negation of truth and to lie also. Sebab kalaulah manusia ni sedar dia punya potensi diri dia dengan gaya berfikir, dengan gaya bercakap apa semua, dia boleh pilih pun dia nak cari kebenaran yang sebenar-benarnya, ataupun dia boleh pilih untuk menjadi seorang penipu. Tapi Nietzsche cakap genius in lie, genius in lying. So itu apa yang Nietzsche cakap. Bila kita sedar kita punya potensi diri kita tahu nak meletakkan mana had batasan kita ni suka belajar subjek apa. Saya tak suka subjek kimia, saya suka subjek pasal falsafah. Jadi kalau kita tahu benda tu, itu pun dah menjadi satu asas buat kita, yang mana kita boleh kuasai diri kita lah, berbanding dengan orang yang kata Nietzsche tu hanya intoxication in faith, yang mana percaya kepada dogma tanpa kajian dan tanpa data. So kata Nietzsche pada akhir muka surat 446 hingga 452 tu, dia kata art ni adalah satu form of counter toward deception in life, ataupun seni ni sebagai satu cara untuk nak menyelamatkan manusia daripada percaya kepada dogma semata-mata. Dan melalui arts ni, kata Nietzsche, kita boleh menjadi penguasa kepada material-material, iaitu benda-benda yang kita boleh nampak lah. Of course, artis, orang yang buat lagu, mereka melihat sesuatu benda tu lain dengan orang yang biasa lihat. Diorang lihat kereta, diorang boleh buat satu pantun kereta.
Diorang lihat perempuan lagilah banyak poetry pasal perempuan. Bahkan masa zaman Rasulullah SAW pun kita tahu zaman yang di mana ketika itu bahasa Arab digunakan sebagai bahasa-bahasa syair, yang mana banyak syair-syair yang melibatkan perempuan-perempuan banyak dihasilkan. Jadi kita tahu bahawa orang yang menghasilkan orang yang menghasilkan seni ini bukan calang-calang orang lah, bukan orang yang biasa. Kita pun boleh tengok artis-artis yang sekarang ni pun yang buat satu lagu yang mana lirik tu dia tulis mungkin dalam 8 baris ya, 8 rangkap, tapi diangkat menjadi lagu Song of the Year lah, dapat award apa semua, sebab kita tahu masyarakat menerima jenis art ini. Jadi kepada manusia lah, Nietzsche dia berpesan kepada orang yang baca buku ni, kata dia kita ni kena jadi power daripada above all artists yang semua ni. Jadi kalau kita sedar potensi diri kita akan menjadi lebih hebat lah berbanding orang yang tak sedar dia punya potensi, yang mana bila kita sedar kita akan jadi master of material ataupun master of truth. Sekian itu saja pembentangan saya berkenaan dengan tajuk Will to Art. Mungkin kita boleh buka persoalan untuk perbincangan. Ada sedikit masa lagi untuk saya ada kelas yang seterusnya pukul 8.45 insyaAllah. Okey ya, jadi kita buka pada perbincangan. Ada apa-apa komen atau soalan? Pada malam ini kita bahas tentang seni, konsep cinta, wanita. Jadi Nietzsche ni agak apa ya? Bahasa sekarang ni agak, Dia pernah putus cinta ya, Nietzsche ni. Nampak gaya dia cerita pasal artis ni nampak macam Saudara pernah. Liu mungkin tahu. Saya pernah share dalam tu grup kan. Siapa dulu saya nak bagi satu macam soalan juga tadi ada bicara tentang muzik kan, cakap Ya. pandangannya mengenai dengan hubungan seksual agak negatif macam tu kan. Nietzsche sendiri dia mencipta muzik juga. Dia masa muda dia kawan baik dengan Wagner kan. Dia kawan baik dengan Wagner. Dia mention Wagner dekat dalam dia punya buku ni. Ya, dalam buku pertama dia The Birth of Tragedy tu subtitle dia something from the spirit of music, something like that. Saya rasa Nietzsche ni dia sangat terpengaruh dengan konsep muzik dia sendiri. Saya tak pastilah Richard Wagner ni dia berpecah dengan Nietzsche, sebab Nietzsche kemudian tak setuju dengan konsep muzik Wagner tu. Di bahagian ni pun ada dia sebut satu perempuan Itali kan, lepas dengar Wagner kata tak boleh tidur tu. Jadi apa pandangan saudara tentang konsep muzik Nietzsche? Konsep muzik Nietzsche ni yang kalau kita baca dalam pusaran 440 sampai 442 yang dia mention dia mention German, French dengan Italian music apa semua. Saya tak pasti yang kawan dia Wagner tu ataupun mungkin saya terlepas pandang apa dia punya jenis muzik dia, sebab ada juga bahasa yang saya tak faham lah. Cumanya dia mention pasal Beethoven, dia mention pasal Beethoven. Dia cakap dia tak setuju Beethoven diklasifikasikan sebagai klasisis, dia cakap kat situ, klasisis. Jadi saya pun sebabkan saya tak dengar lagu Beethoven ni macam mana, jadi
tak Takkan pastilah. tak pernah dengar Beethoven pula kan. Saya tak pernah dengar lagu. Tu Mai yang selalu dia pasang kat Kinokuniya. Oh, yang tu lagu Beethoven Ah. I see. banyak tu. Kita pernah dengar tapi kita tak tahu tu lagu Beethoven lah. Macam tu. Jadi dia nak cakap yang Beethoven ni bukan apa tu type of classic music. Bahkan apa tu lebih power daripada style Wagner. Dia kata macam tu lah. Dia cakap mastery, dia cakap exemplary, progress apa semua. Jadi mungkin dia minat Beethoven kot. Macam tu lah. Kalau saudara Liu pernah ada terbaca tu mungkin boleh kongsikan Ada lah. kenaan muzik Nietzsche ni. Saya hari ni pun tak bersedia untuk sesi malam ni sebenarnya. Satu sesi yang lain tu. Faham. Tapi itulah nak cakap pasal bila bab muzik ni, masuk bab muzik ni, bila masuk bab German French music tu, kita pun macam alamak, apa yang dia nak cuba cakap ni, dia mention nama apa. Ramai Boleh dia pergi mention. dengar lah di YouTube, banyak ada. Di semua free saja boleh dengar. Betul. Dia bagi apa, dia klasifikasikan modern music lah, descriptive music, often Masa bash. dia modern lah, sekarang bash kita music, tengok sudah jadi klasik lah semua. Ya betul. So secara basicnya dia nak angkat artis lah pada zaman dia. Nak angkat orang artis ni antara orang yang berjasa juga dalam hidup dia lah. Banding dengan orang kat gereja. Yang tu yang saya faham lah. Menarik juga yang church dia orang guna alat muzik ni sebagai satu medium yang penting buat sermon dia orang. Tapi saya rasa yang guna muzik dalam gereja ni apa tu bukannya semua Kristian kan, dia hanya Protestan yang guna muzik Ya, hymn dia orang mesti ada nyanyian. Sebab saya Protestan atau Roman Catholic both ada. Okay. Mungkin Protestan lebih moden kot yang jenis bawa gitar, bawa piano kat dalam gereja. Saya tak rasa yang Katolik ni dia ada gitar, piano apa semua. Itu kat saya lah, Allah A'lam. Okey, terima kasih Saudara Liu dan Saudara Aiman atas respon dan jawapan. Ada lagi mungkin dari Dr. Amilah atau Saudara Hanif atau Saudara Nasrul Hakim. Kita ada pembentang akan ada bersama kita sampai 8.45. Ada kelas lepas ni tak boleh. Nak anjak masa. Ada? Tak ada? Mungkin Assalamualaikum. Salam. Mungkin saya nak tambah sikit lah apa yang saya faham. So dekat sini pada bab ini Nietzsche menceritakan tentang art dan dia bukan berhenti di situ sajalah. Kalau kita lihat art ni satu platform bagi Nietzsche untuk menunjukkan pemahaman tentang sekali lagi lah tentang moral lah, sebab dia pun ada sebut kan di mana menunjukkan seolah-olahnya keadaan itu tidak betul lah macam Aiman sebutkan tentang Dionysius kan berbanding Apollonian. Dan di sana ada beberapa perkara lah yang saya muka surat apa ni saya tengok ni. Contohnya the moralization of art. So basically apa yang dia cuba share tentang kedudukan wanita dan sebagainya itu untuk menunjukkan betapa uniknya setiap pengalaman manusia dan maka salah untuk kita macam mengongkong. Dan di situlah dia bahkan mengatakan bahawa I agree more with the artist than with any philosopher. So menunjukkan dia sangat memandang tinggilah tentang macam mana menghayati segala seni yang ada, walaupun dia pun mengatakan bahawa benda-benda ni short sighted kan. Kadang-kadang benda yang kita rasa dan sebagainya bukannya hasil daripada pandangan yang jauh, tetapi itu adalah
masih lagi menjadi satu faktor yang penting dalam seseorang itu. Dan saya nak share lagi kat sini tentang moralization of the arts. So art as freedom from moral narrowness and corner perspectives, or as mockery of them, flight into nature where its beauty is coupled with frightfulness. So inilah keadaan-keadaan kompleks yang cuba dibawakan oleh Nietzsche, di mana sekali lagi lah dia bagi saya, dia cuba membawakan kerangka yang berlainan berbanding pemahaman biasa tentang baik dan buruk dan sebagainya, kerana sebenarnya pengalaman manusia lebih kompleks daripada apa yang biasa mereka cuba sifatkan, termasuklah ahli agama lah bagi Nietzsche. Jadi itulah yang saya rasa kepentingan bab inilah dalam penulisan dia dalam Will to Power ni. Itu je yang saya nak sebut. Okey. Terima kasih. Betul. Terima kasih Dr. Hamilah. Aiman nak komen ke, Man? Tak ada. Memang betul tadi yang boleh buat. Memang ini betul. Okey. Saya ingat kita dah boleh tamatkan. Okey, Saudara Nasrul pun clear. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kita harap kita boleh teruskan lagi sampai ke penghujung sebelum kita pilih buku yang baru. Dan terima kasih kepada Saudara Aiman. Rakaman akan dibuat naik oleh Saudara Liu dalam grup, saya ingat. Okey. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih.